Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمنا في أوطاننا يا كريم والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah, salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi yang belum, nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Apa khabar semua? Sihat semua ya? Ibu-ibu sihat ya? Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Dan tahniah kepada semua dapat kita menerima jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala, direzekikan kita berada di rumahnya, dalam majlis taman syurganya, majlis yang dihadiri oleh tentera-tenteranya yang dinamakan para malaikatnya, berbondong-bondong mencatat nama-nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu untuk dimohonkan keampunan daripada Allah. Amin. Dan pada malam ini kita berada pada halaqah yang ke-47 ataupun siri bilangan yang ke-47. Dan pada malam ini kita berada pada tanggal ataupun pada hari bulan ataupun tarikh malam yang ke-28. Malam yang ke-28, siang tadi 27. Ya. Malam yang ke-28 daripada bulan yang ke-12 dalam tahun ini, yakni bulan Zulhijjah bagi tahun 1441 Hijriah. Bermakna pada hari Rabu depan ini, esok lusa ni, kita berada pada hari terakhir untuk tahun 1441 Hijriah. Maka tuan-tuan guru, alim ulama menyarankan
agar umat Islam membaca doa akhir tahun selepas sembahyang asar hinggalah kepada waktu maghrib. Tengoklah kesesuaian masa yang mana. Tapi yang sesuai nampaknya lepas solat lah. Kita dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan wuduk, dalam keadaan beramai-ramai. Jangan lupa ingatkan kepada isteri yang tidak menyertai kita di surau dan masjid. Diingatkan saja pun tak jadi. Ditinggalkan doa itu kepada keluarga yang di rumah. Sebab itu hari ini saya dah forwardkan dalam bentuk PDF doa akhir tahun dan doa awal tahun. Setengah tempat dah print dah benda tu untuk diedarkan dan untuk dikongsikan bersama jemaah dan keluarga. Untuk grup ini pun saya dah share. Jangan lupa itu doa yang telah disusun, itu tulisan tangan saya sendiri pada tahun 2014. Makna doa tu dah berusia 6 tahun lebih. Itulah mudah-mudahan sedikit amal jariah ilmu. Dan doa itu telah pun saya susun dalam bentuk bacaan seorang diri mufrad ataupun doa secara beramai-ramai. Dalam bentuk jamak. Yang dalam kurungan itu adalah doa dalam bentuk seorang diri. Cuba tengok balik, itu saya bagi tahu. Sebab itu pun ilmu juga, itu pun satu bentuk motivasi. Dan jangan lupa pada waktu maghrib hari Rabu pula, mulalah kita membaca doa awal tahun. Nak baca 3 kali pun tak apa, nak baca sekali pun tak apa, nak baca berkali-kali pun tak apa. Sebab maknanya, pengertiannya begitu cantik. Begitu cantik. Tuan Guru nak pesan doa tu kalau nak baca tiap-tiap hari pun tak apa, tu Haji Ismail. Sebab kandungannya cantik. Memang itu yang kita mohon dalam kehidupan ini. Cuma alim ulama disusun doa itu khas untuk sempena menyambut beradanya kita, panjang umur kita, rezeki umur kita pada awal tahun hijrah. Janganlah tanya pula mana hadisnya doa ni. Tak adalah. Kau nak melayan soalan-soalan macam itu, tu Haji Zul, jenuh kita. Nak melayan puak-puak yang banyak bertanya ni, kacau daun kita. Kita patut menghormati, menyantuni, berterima kasihlah kepada tuan-tuan guru yang dah menyusun susah payah. Dia begitu sepatutnya. Jadi jangan lupa dalam tazkirah ringkas kita, yakni kita menyambut tahun baru ni, sebenarnya Nabi dah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sepupunya, menantunya dan juga sahabatnya, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Kalau kita tengok dalam kitab yang telah disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'rani, seorang ulama daripada Mesir, telah menghimpunkan wasiat-wasiat yang Nabi pesan kepada Sayyidina Ali secara khas dalam sebuah kitab yang bernama Wasiatul Mustafa. Salah satu di antara pesanan Nabi ada kena mengena dengan tahun baru. Itu nak kata perkataan Nabi ni melengkapi. Tu Haji Zamani melengkapi. Sebab itulah kita ni disuruh mendengar ilmu-ilmu. Tuan-tuan guru kita kata apa? Firman ilahi dan sabdaan Nabi. Khabariah Quran dan khabariah hadis. Kita kena dengar semua. Baik. Satu hadis yang berbunyi, yang saya sering baca dalam 3-4 hari di mana-mana juga, sebab dianya bertepatan dengan suasana. Jadi pengulangan itu bukan mana tak ada modal nak kongsi, tapi kita bercakap di tempat yang lain-lain. Jadi kita kongsikan jugalah supaya semua tempat mendapat sama rata, insya-Allah, maklumat yang diterbiahkan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, ma min yaumin jadid illa wa yaqulu ya bani Adam, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid, fanzur madza taf'al." Itu dia. Nabi kata, "Ya Ali, wahai Ali." Ya. Tidak ada hari baru. Nabi kata hari-hari baru ni tak ada sebenarnya. Tapi tak salah kalau kita sekarang kata tahun baru. Tak salah. Bukan Nabi menyalahkan, tapi Nabi nak menyerangkan realiti. Tidak ada hari baru, kata Nabi. Ma min yaumin jadid. Ya. Illa, kecuali. Wa yaqul, kecuali hari itu akan berkata. Jadi hari yang kita berada tiap-tiap hari ni tuan-tuan, perempuan, pada hakikatnya dia bercakap. Cakap cara dia lah. Kita tak dengar, tapi Nabi tolong sampaikan dengan sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah, sampai berita hari itu bercakap. Kalau tidak, kita tak tahu. Nampak tak? Sampai berita bahawa jenazah yang diusung ke kubur pun bercakap. Kita tak tahu. Kalau kita dengar jenazah bercakap, jenuh lari macam cerita P.Ramlee. Bila nak menentukan siapa mati dulu, Pak Imam dengan tukang usung kerandel habis lintang bukang. Bila dengar berita dia hidup balik je. Dengar berita hidup balik je. Ini pula kalau jenazah tu bercakap, kita dengar. Tapi jangan lupa, haiwan seperti ayam dan lain-lain di tanah perkuburan, orang Melayu kata tanah wakaf. Ikutlah tanah apa pun. Ya, haiwannya mendengar. Allah izinkan mendengar apa yang berlaku di alam bawah tanah sana secara zahirnya. Jadi ada banyak benda-benda sam'iyat, benda yang kita tak dapat dengar, tak dapat tengok, tapi wajib kita imani dan yakini dengan jazam. Jadi hakikatnya hari itu bercakap. Ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadid. Hari itu bercakap. Dia kata, wahai anak Adam, semualah. Untuk malam ni sampailah pada kita. Aku ini adalah hari baru, kata hari. Jadi adakah benda ni berlawanan dengan apa yang Nabi kata tak ada hari baru? Bukan berlawanan. Nabi menerangkan secara falsafah sejagat. Hari baru tak ada. Tapi hari bercakap, aku hari baru. Sebab yang message yang dia nak sampaikan itu adalah bukan hari baru tu. Berikutnya, wa ala amalika syahid, dia kata. Dan terhadap amal kamu, apa yang kamu buat wahai anak Adam, pada waktu ini, ketika ini, daripada tadi, sekarang dan akan datang, panjang umur kamu, apa yang kamu buat ini, aku namanya hari yang kamu sedang berada padanya ini, syahid, menjadi saksi. Itu sebenarnya. Ya, realitinya Nabi nak sampaikan, hari nak bagi tahu apa yang kita buat dipersaksikan. Jadi maknanya tak boleh larilah, kata orang. Selama ni kita memanglah senantiasa berpegang Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Kemudian kita berpegang lagi keimanan ada malaikat yang mencatat perkara kebaikan dan perkara yang tak baik yang kita buat. Tapi jangan lupa kita sedang berada pada satu fenomena sebenarnya. Kita sedang berada di hari. Hari itu kita tak sedar. Memang kita tak sedar. Selalu kita bercakap, Tuan Haji Ismail, cepat betul lah hari ni. Dah berapa hari bulan dah. Tak sedar. Dah nak habis tahun dah. Itu makna tak sedar. Hari nak cakap, jangan tak sedar. Apa yang kamu buat, aku jadi saksi. Kamu jangan kata tak sedar, tak sedar. Yang kamu kata tak sedar ke, kamu buat-buat tak sedar ke, kamu sedar ke, aku menyaksikannya, kata hari. Itu satu kata-kata yang menggerunkan bagi orang yang menerima hakikat kebenaran. Wa ala amalika syahid, dan ke atas amalmu aku menjadi saksi, kata hari. Fanzur madza taf'al, maka perhatikanlah. Fanzur, maka fikirkanlah, maka renungkanlah, maka timbang-timbangkanlah apa yang akan kamu kerjakan. Tiap-tiap hari daripada kita bangun tidur, itulah hari kita sebenarnya. Ada orang tak tidur, hari dia juga dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur pun hari tetap berjalan, tarikh tetap berubah. Yang tidur tu hakikatnya bila dia celik mata tu Haji Zamani, itulah hari baru bagi dia. Padahal hari baru tu kalau takwim hijrah, maghrib ni berubah angka. Kalau kita melihat hari itu dari sudut figure, angka. Kalau kita tengok tahun Masihi, 12 saat malam ni, berubahlah tarikh Masihi. Jadi 12 hari bulan, jadi 18 Ogos. Jadi sebenarnya dia kata fanzur madza taf'al, maka fikir-fikirkanlah apa yang kamu nak buat tiap-tiap hari. Itu seolah-olah menjadi satu bentuk wiqayah, kawalan. Satu bentuk protection, prevention. Supaya nak buat apa-apa, nak bercakap ke, nak bertindak ke, nak menulis ke, nak apa juga sekalipun, di maya ke, secara zahirnya ke, apa nak buat, fikir banyak kali. Bukan fikir 10 kali, bukan fikir 3 kali, fikir banyak kali. Semua tu akan dihitung balik. Ini bukan masalah hukum karma, bukan. Ini masalahnya bukannya mati jadi debu, bukan. Ini masalahnya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya apa yang kamu pimpin di bawah kamu, bagaimana kamu jaga sebagai suami, sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai majikan, sebagai kepimpinan dan sebagainya, sebagai kak long, sebagai abang long dan sebagainya. Apa yang kamu buat terhadap orang-orang di bawah pimpinan kamu. Wallahu a'lam. Itu tazkirah kita. Dari sempena kita akan menyambut insya-Allah tahun baru hijrah pada maghrib hari Rabu ini. Jangan lupa baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jangan terbalik pula. Orang kita ni bila nak mula tu dia nampak awal. Silat-silat dia baca doa awal tahun dulu. Sebab mentaliti dia, mind setting dia, mula tahun baru, bila mula ni sinonim dengan awal. Dia baca doa awal. Bukan gitu. Baca doa akhir, dia penutup. Baru baca doa awal. Itu jangan lupa sharekan doa yang telah saya forward pada grup dalam bentuk PDF tu, insya-Allah. Sekarang teknologi begitu canggih. Jangan kita claim yang kita tak tahu itu, tak tahu ini.
Lebih-lebih lagi kita ada guru-guru untuk dijadikan sandaran rujukan. Ya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada motivasi kita. Ini tidak lain dan tidak bukan kita rujuk Tuan Haji Zamani. Hari itu kita berhenti nombor berapa, Haji? Ya? Ya? Nombor 6 ya? Oh, terima kasih. Itu yang saya sayang dengan Tuan Haji Zamani, dengan Tuan Haji Ismail dan Tuan Haji yang lain ni. Bila tanya je memang boleh jawab punya. Jadi yang lain pun risau juga, takut kena tanya tak boleh jawab. Jadi hari ini nombor 6. Adab menuntut ilmu yang ke-6. Yang kelima hari itu mencari manfaat di mana pun berada, kan? Betul ya? Itu nombor 5. Yang ke-6, apa yang kita baca ni sebenarnya adalah kandungan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Bila sebut nama kitab, 2-3 kitab yang dominan ini di pasaran keilmuan, contohnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Tentulah dia berkait secara langsung dengan Hujjatul Islam yang bermazhab Syafi'i, yakni Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ni ada mazhab, tuan. Dia tak kata dia Salafi ke apa ke, tak ada. Imam Ghazali ni mazhabnya Syafi'i. Macam kita di Selangor ni jugalah bermazhab Syafi'i. Di Malaysia ini semua Jabatan Agama Islam Negeri minta supaya segala bentuk kuliah, penyampaian surau, masjid dan sebagainya, pendakwa-pendakwanya bercakap di atas mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada benda yang merupakan qat'i, putus. Dalam ada benda-benda yang merupakan furu' sebagai cabang. Dalam cabang itu ada ikhtilaf ataupun khilafiyah. Ya. Cuma kadang-kadang kita ni silap acuan. Yang khilaf tu kita kata bid'ah, itu yang salah. Itu yang salah. Ya. Itu yang kita nak kena faham. Jadi yang ke-6 ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Bidayatul Hidayah, yakni menjaga masa sebaik mungkin. Imam Ghazali ini lama dah sebut dah sebagaimana motivators sekarang ni, ataupun penceramah-penceramah motivasi di sekolah ke, IPT ke, di mana ke, sisi kekeluargaan ke, bercakap tentang time management. Imam Ghazali sebut lama dah pengurusan masa. Imam Syafi'i sebut lama dah bagaimana dia menguruskan masa malam dia. Nabi sebut lama dah bagaimana dia mengurus makannya, perutnya. Ada udara, ada air, ada makanan. Itu semua pengurusan. Apa benda boleh makan, apa benda jangan makan, apa benda elak makan, apa benda jangan campur-campur makan. Nabi sebut lama dah. Buka kitab Tibbun Nabawi, ada dah. Jadi maknanya di sini Imam Ghazali nak tekankan menjaga masa sebaik mungkin. Jadi maknanya tuan-tuan guru pesan, khasnya untuk pengisian input keagamaan ini, selalunya kalau kita nak tunggu masa, memang tak ada. Memang payah tu je zaman ni. Nak tunggu masa benda-benda agama ni, selalunya dia akan pergi kepada negatif. Tak ada masa. Tak ada masa. Ya. Kadang-kadang mak ayah ni yang dah veteran ni, yang dah pension ni, yang menjaga cucu kepada anak dia. Saya duk bercakap dengan orang kampung di qaryah saya. Ya. Nak suruh anak ni, anak lah selalunya, jarang suruh menantu. Anak, tak kira anak tu lelaki ataupun perempuan yang dah bernikah.
Kalau nak suruh anak ni temankan untuk shopping tu Haji Ismail, anytime dia akan bagi masa. Dia akan bagi masa. Malahan dia akan assist kita, dia akan menyertai kita. Tapi bila ibu veteran ini, yang dikatakan warga emas ni, nak ajak anak atau menantu ni temankan dia ke kuliah keagamaan, selalunya payah nak dapat masa tu. Padahal dengar kuliah agama bukan lama macam shopping. Shopping ni 2 malls dia boleh pergi. Dia boleh pergi. Siap tolak lagi tu. Kita tolak tu isi barang tu, troli tu. Tapi untuk agama ni selalunya payah. Dia akan beri berbagai alasan. Sebab itu Tuan Guru kata dalam bab-bab agama ni apa dia? Cari jalan, bukan memberi alasan. Itu cari jalan. Macam mana pun cari jalan. Untuk agama ni macam mana pun kena bagi masa. Sebab nak tunggu masa, takkan ada masa untuk agama pada adatnya. Untuk agama ni kita kena cari masa. Sebab untuk bercuti boleh masa tuan. Bercuti boleh sampai ke Turki pergi. Bukan free tuan. Mahal tu pergi Turki tu. Tengoklah package macam mana. Jepun boleh pergi. Boleh pergi. Semua tu kena bayar. Walaupun berbayar, kena ambil cuti. Namanya makan angin, anak, cucu, menantu semua boleh ikut satu flight. Cuba ajak untuk majlis agama. Minta ampun, minta maaf lah. Ayat-ayat begini begitu menyeramkan kita yang dengar. Tapi ini motivation. Tuan Guru saya kata, biar kita banyak dengar benda-benda yang menyeramkan kita, baru kita tahu kita banyak lagi tak buat. Daripada kita dengar benda-benda yang steady. Jadi kita senantiasa berada dalam comfort zone, zone selesa. Okey je dia kata, okey je. Bila sebut benda yang dia rasa dia tak okey, dia Allahu Rabbi. Sebab itulah Imam Ghazali kata, adab sebagai orang yang mencari ilmu adalah menjaga masa sebaik mungkin. So kita kena berikan masa. Sebab balik kepada tazkirah tadi, masa yang berada dalam apa yang dinamakan ruang lingkup hari itu, dia akan menjadi saksi kepada kita. 24 jam yang Allah bagi akan menjadi saksi. Itu masa. Dalam 24 jam tu tolaklah tidur. Tidur kita berapa jam? 8 jam ke? Tak adalah. Khutbah pun tidur. Khutbah pun tidur. Kuliah duha tidur. Separuh boleh dengar. Lepas tu separuh jalan mula. Hangguk tu bukan hangguk faham, hangguk mengantuk. Kuliah maghrib pun tidur dah lah, pendek sampai isyak aja. Mengantuk juga, menguap memanglah tak nampak pakai pelitup muka. Tapi kadang-kadang dah terbiasa haji, bubuh juga tangan macam ni Padahal tak bubuh pun tak apa, awak menguap. Menguap juga sampai kuliah isyak aja, bukan suruh panjang-panjang. Dah bunyi dah. Sikit lagi boleh je. Boleh ke? Boleh? Saya tak tahu dah, nak suruh saya cakap pendek payahlah. Lepas tu saya kalau kuliah siang tu rasa fleksibel banyak. Tak apalah. Jadi maknanya adab penuntut ilmu adalah menjaga masa sebaik mungkin, dan dia berkaitan dengan masa. Dan kita tengok doa dulu sebelum ada sedikit saya nak buat perkongsian secara ringkas. Baik, kita ambil ijazah doa ni dulu, dan doa ni adalah doa yang sesuai sepanjang masa. Sepanjang masa, ya. Baik, ikut tuan-tuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Sekali lagi, Allahumma shfi maradana
warham mautana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, doa biar faham. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit di kalangan kami. Tuan-tuan, sakit ni bukan kerana musim PKP, pandemik COVID-19 ni. Kalau tidak, dalam pandemik ini pun ramai orang sakit. Ya. Jadi doa ni sejagat, sesuai. Kita dengar ada berita keuzuran di kalangan saudara Islam kita, maka kita boleh baca terus doa ni. Selain daripada lidah memantulkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lupa doakan Allahumma shfi mardana. Ya. Saya tengok di sosmed satu ketika sahabat da'i saya Ustaz Azhar Idrus Terengganu, beliau kena kemalangan ketika menunggang basikal. Berita itu sampai kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Samad Indonesia. Dalam sosmed, media sosial, terus Ustaz Abdul Samad doakan, di antaranya kandungannya doa ini. Dan masa tu beliau dengan seorang lagi ulama terus sama-sama aminkan. Ustaz Abdul Samad bacakan doa. Bila mendengar berita keuzuran sahabat seperjuangan, terus doakan. Ini yang kita nak, motivation, this kind of motivation. Ya, jadi ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit di kalangan kami. Bila na tu termasuk di kalangan kami, tak kira siapalah. Warham mautana, dan rahmatilah. Rahmati ni beri kasihan belas, kasih sayang. Rahmatilah kepada mereka yang meninggal dunia di kalangan kami. Bila mendengar berita kematian, selain daripada kita tahu yang lelaki meninggal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Terus kita ambil doa ni, warham mautana, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal di kalangan kami. Nampak tuan-tuan? Cantik. Ana ijazahkan doa ini, ajaztukum, kepada tuan-tuan semua untuk diamalkan, panjangkan pada keluarga, pada teman-teman dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Baik, izinkan saya mengambil sedikit beberapa minit saja, sebab ada kemusykilan daripada jemaah sini yang minta saya jelaskan, walaupun memang tak cukup masa lah, tapi saya terangkan secara ringkas. Dan kalau perlu ianya disambung, Tuan Zul, kalau perlu ianya disambung pada siri akan datang, kita sambung, contohlah. Ya. Perkara ini berlegar di sekitar apabila saya majukan dua buah kitab ini dalam Tarbiyah Khazanah Al-Farqawi. Inilah kitabnya. Ya. Satu kitab I'anatul Talibin, Hasyiah. Yang kedua kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini ulama pada Yaman, ini daripada Mesir, daripada Timur Tengah lah hakikatnya. Ya. Dan sebelum itu saya ada tunjuk lagi 3 kitab. 3 kitab, 2 karangan daripada Mufti Makkah, 1 karangan daripada Mufti Mesir. Lepas tu baru saya tunjuk yang ni, boleh cek balik. Maka itu ada dia punya urutan dia itu, iaitu berkaitan dengan memahami hukum. Saya sentuh awal tadi, hukum yang dipanggil sunanus solah. Sunan itu adalah jamak kepada sunnah.
Bukan Sunan Kalijaga. Itu mereka yang terpilih dari segi keilmuan, ya, kemuliaan mereka itu sunan. Ini sunan, ini mana sunnah. Sunan ini masnun, ini mana perkara-perkara sunnat. Sunanun salah dalam kitab ni. Muka surat. Dah saya dah tanda dah ni. Surat 65. Tulisannya pun kecil. Sebab tu saya kalau tengok buku-buku kitab-kitab macam ni, Tu Haji Sul, saya kena pakai kanta pembesar. Macam ulama-ulama dulu dia tengok pakai kanta pembesar. Bukan rabun, tulisan ni kecil. Ya. Dan dalam kitab ini pula saya dah tanda I'anatul Talibin. Ini kitab yang kalau pelajar kita duduk di Mekah, bukan di Universiti Ummul Qura, tetapi mereka mengaji di tiang-tiang Masjidil Haram. Inilah kitabnya. Kalau belajar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, inilah kitabnya. Yakni pada muka surat 361. Nak rujuk boleh datang tengok, jumpa saya. Jangan belajar dengan Ustaz Google. Kacau. Yang tidak Google pun kacau juga, dengan fahaman-fahaman yang kacau. Jadi ini bukan isu, sebab benda ni dah lama dah timbul sebenarnya. Yakni sikit lagi tu Ismail, saya tak tahu macam mana saya nak ringkaskan benda ni. Saya dah buat rujukan dah ni. Ada buat rujukan homework. Bila dirujuk di dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor, bertarikh 31 Julai 2014, tambahan nombor 14 pada perundangan Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Fatwa Selangor mempertahankan amalan-amalan ulama dan umat Islam yang sering dihukum bid'ah oleh Wahabi. Dah ada dah. Jadi ini di bawah fatwa, di bawah section 47. Tajuknya, tajuk fatwa itu, fatwa menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf atau khilaf perkara furu'. Dia nak cerita ini benda furu', benda khilaf, bukan bid'ah. Jadi kalau ada orang kata bid'ah, itu salah, kata Jabatan Mufti. Dan telah pun disenaraikan berbelas-belas perkara sebenarnya ia bukan bid'ah, ia adalah furu'. Bila furu', kita tengok dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin fi talkhis. Talkhis maknanya ringkasan. Ringkasan fatwa ba'dul a'immati minal ulama'il mutaakhirin ma'dhammi fawaid jammah. Ini ringkasan daripada fatwa dalam mazhab Syafi'i. Ini ulama Yaman yang dikenali dengan nama Ba'alawi. Kita tengok di Singapura, Bukit Timah, ada Masjid Ba'alawi yang masyhur itu. Ini ulama'nya daripada Yaman. Dan beliau menyusun dalam bentuk ringkasan fatwa walaupun benda ni sunat. Jadi apa yang pihak Jabatan Mufti buat ni dah cukup dah kajian dia. Cuma bila kita cakap ni, kalau kita mengaji, selain daripada kita tahu ini furu', ini khilaf, yang penting kita jangan jadikan polemik, jangan jadikan perdebatan. Tujuan Jabatan Agama terangkan ini supaya jangan di kalangan masyarakat Islam ni berpecah. Dia jadikan polemik, berdebat, berbahas. Oh ni tak boleh, sebenarnya ini Nabi tak buat. Oh ni begini-gini, kalau buat tak betul. Ini yang tak mau. Sebab tu diterangkan benda ni furu', benda ni cabang, benda ni ranting, bendanya khilaf. Bila khilaf bukan makna tak boleh cerita, kita boleh belajar. Sebab kalau nak belajar kita kena mentelaah kitab lah. Yang tadi hanya dalam bentuk pewartaan fatwa.
Dan benda-benda yang termasuk dalam khilaf yang bukan bid'ah, dalam artikel yang saya sebut tadi, di antaranya pada nombor 12. Dia ada banyak nombor 12. Nombor 12 ini adalah apa yang saya sebut tunjuk dalam gambar tu, perbuatan menyapu muka selepas memberi salam kedua. Itu tak salah, benda tu betul. Memang dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, telah dirujuk 3 kitab. Satu disebut kitab ini, yang membuat kajian itu adalah Menteri Agama kita sekarang, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri At-Taranjanu. Beliau mention 3 kitab. Satu ini, tapi dia tak sebut kitab lah, itu Irsyad Fatawa. 2 yang ni. Satu lagi yang very common pada kita, Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam tu ada cerita bahawa mengikut mazhab Syafi'i, perbuatan menyapu muka selepas sembahyang ni hukumnya sunnat. Dia tidak bercanggah sedikit pun. Hukumnya sunnat sapu muka ni. Ini yang dipertahankan bahawa ini amalan ulama-ulama dulu. Jadi maknanya daripada nombor 12 ni dia kata menyapu muka selepas memberi salam ni satu perkara yang baik. Sebab ulama-ulama dulu memang buat. Dan kita pun kecil-kecil dulu pun, saya ingat saya lah, semenjak daripada belajar kecil sampailah belajar jumpa tok-tok guru, duk tengok tok-tok guru memang buat macam tu. Cuma kebelakangan ni kita tengok macam-macam kelompok, daripada yang dah biasa menyapu tiba-tiba tak sapu. Baik yang muda baik yang tua. Tak buat itu kita tak pertikaikan, cuma biarlah kita faham dalam mazhab kita hukumnya sunat. Itu cerita dia. Jadi saya tak mau cerita panjang-panjang, cuma nak menjawab ada satu soalan yang sampai pada saya, minta saya terangkan. Jadi saya terangkanlah lebih kurang macam itu. Maka yang penting jangan ia ni dijadikan polemik. Yang penting maknanya, adakah perbuatan menyapu muka selepas salam kedua itu wujud? Jawabnya ada. Cuma mungkin akan datang saya bacakan dengan kitab ni. Sekarang tak sempat je sebab dia bahasa Arab. InsyaAllah saya akan baca panjang umur bulan depan. Pun maaf, mudah-mudahan ada kebaikannya dan mudah-mudahan kita menerima ilmu secara sewajarnya. Bukan ikut-ikutan, ikut kumpulan dan sebagainya. Maka kita ikutan kita adalah alim ulama yang merupakan warasatul anbiya. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والله أعلم. Selamat menyambut tahun baru Hijrah 1442 insya-Allah. Amin.